Ahli Parlimen Bangi Dr. Ong Kian Ming mengumumkan tidak akan menawarkan diri beliau sebagai calon pada PRU ke-15 akan datang. Kian Ming dalam satu muat naik di Twitter berkata keputusan tersebut bukanlah diambil secara tergesa-gesa tetapi ia telah dibincangkan sejak dari tahun lepas. Ong Kian Ming juga telah memenangi Parlimen Serdang kemudiannya Bangi dengan majoriti yang sangat besar melebihi daripada 100,000 undi. Bersama kita sekarang di atas talian adalah Yang Berhormat Ahli Parlimen Bangi, Ong Kian Ming. YB Ong, mungkin YB boleh terangkan sedikit tentang tindakan YB susulan pengumuman untuk tidak akan bertanding di PRU yang mendatang ini. Ya, selamat pagi Ibrahim. Saya berada di Stadium MPKJ Bandar Baru Bangi. Baru habis berlari 10 km dan dah buat satu Facebook announcement tentang keputusan saya. Ada dua sebab utama kenapa saya buat keputusan ini. Sebab yang pertama ialah persefahaman di antara saya dan isteri saya ialah supaya saya boleh memikul tanggungjawab sebagai ahli parlimen selama 2 penggal dan selepas itu menilai semula. Dan saya rasa selepas 2 penggal saya telah buat sedaya upaya saya sebagai ahli parlimen di kawasan Sedang dan sekarang Bangi, sebagai ahli jawatan kuasa tertinggi pusat DAP dan juga sebagai timbalan menteri MITI selama 20 bulan. Jadi saya rasa masanya dah tiba untuk berehat seketika, bukan bersara dari politik tetapi berehat. Dan sebab yang kedua ialah saya rasa ada ramai lagi bakat di parti DAP, bakat muda, calon muda yang boleh mengganti saya bukan saja di Bangi tetapi mungkin boleh membawa calon yang muda dan juga tenaga yang muda kepada parti dan juga Pakatan Harapan di lain kerusi juga yang akan ditandingi oleh DAP pada PRU yang akan datang. YB Ong, boleh dikatakan Bangi adalah kerusi selamat untuk DAP dan juga Pakatan Harapan. Adakah ini bermaksud calon yang mendatang juga akan datang daripada DAP dan siapakah mungkin bakal calon itu? Saya rasa saya telah membuat sedaya upaya saya sebagai ahli parlimen dan saya harap bahawa ini adalah mencukupi untuk pave the way lah untuk calon yang akan datang dan saya rasa jikalau tidak ada apa-apa perubahan, kerusi ini memang akan ditandingi oleh DAP di bawah Pakatan Harapan dan saya akan memberi kerjasama 100% kepada sesiapa pun yang akan dinamakan sebagai calon di Bangi. Tapi saya harap pemimpin parti boleh menamakan calon itu lebih awal kerana kawasan Bangi ini adalah kawasan yang besar, mencecah 300,000 pengundi, kawasan parlimen yang terbesar sekali dari segi jumlah pengundi di seluruh Malaysia. Jadi bagilah calon baru tu sedikit masa untuk mengenal tempat di Bangi dan juga di Kajang dan Belakang dan sebagainya. YB Ong, tindakan ini juga mengejutkan ramai pihak. Rata-rata tidak menjangkakan YB Ong untuk merehatkan diri dari kancah politik. Adakah ini sesuatu perkara yang sudah dikenal pasti oleh rakan-rakan setugas di kalangan ahli-ahli parlimen, terutamanya ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan, ataupun ini sebuah decision yang dibuat boleh dikatakan secara senyap-senyap dan baru sekarang orang ramai dapat tahu? Tidak. Saya telah memberitahu pucuk pimpinan parti, ada beberapa pemimpin parti DAP sejak tahun lepas dan 2 bulan sebelum ni saya juga telah memberitahu semua ahli parlimen DAP keputusan saya untuk tidak bertanding di PRU ke-14 walaupun ada ramai yang menggesa saya supaya untuk tidak membuat keputusan demikian untuk terus bertanding tetapi saya rasa oleh kerana sebab yang saya katakan tadi, saya nyatakan tadi untuk memberi ruang kepada calon muda untuk berehat sekejap, saya rasa ini adalah keputusan yang baik bukan saja untuk saya tetapi untuk parti dan juga untuk Pakatan Harapan. YB Ong, manakah YB merupakan mantan timbalan menteri MITI dan juga telah pun menjadi orang kehadapan di kalangan ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan. Tindakan YB untuk merehatkan diri mungkin akan memberi satu gambaran kepada penyokong-penyokong atau pengundi
yang menyokong Pakatan Harapan bahawa YB telah give up, senang kata. Adakah ini satu tanggapan yang boleh dibuat oleh pengundi-pengundi Pakatan Harapan? Saya rasa itu adalah satu tanggapan yang salah kerana saya bukan bersara dari politik, dari gelanggang politik. Saya masih akan membantu parti dan akan membantu calon mana-mana calon yang akan dinamakan sebagai calon kerusi parlimen di Bangi dan juga calon yang lain di kawasan Hulu Langat, kawasan Dun, Bangi dan sebagainya. Saya memang akan beri sokongan 100%. Dan pada masa yang sama, apabila parti dan juga Pakatan Harapan menamakan calon di Bangi, saya ada keyakinan yang tinggi bahawa orang akan memberi sokongan yang tinggi dan ada keyakinan yang tinggi juga kepada calon muda yang akan dinamakan di kerusi Parlimen Bangi, dan ini juga merupakan satu value added lah saya rasa kepada bukan saja parti DEP tetapi juga kepada Pakatan Harapan. YB, kita tak ada masa banyak lagi. Mungkin YB boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman YB di Parlimen Serdang dan kemudiannya di Parlimen Bangi. Mungkin 2-3 perkara yang YB agak bangga dilakukan sebagai ahli parlimen di sana, dan juga 2-3 perkara yang mungkin hasrat YB belum lagi tercapai, tetapi sesudahnya tindakan ini YB tidak boleh mencapainya. Ya, secara singkat, apa yang saya memang bangga ialah usaha saya untuk upgrade dan membaiki running track ataupun track balapan di Stadium MPKJ di Bandar Baru Bangi, di mana bukan saja saya telah membaiki track di sini tetapi oleh kerana saya telah mendapatkan penjimatan daripada kontrak yang saya telah mengendalikan sendiri, saya menggunakan simpanan ini untuk membeli peralatan yang sedang dan boleh diguna oleh atlet ataupun olahragawan kebangsaan untuk berlatih di sini, dan mereka memang sedang berlatih di sini, termasuk atlet yang sedang mewakili Malaysia di Sukan C di Hanoi sekarang. Itu adalah pertama. Kedua ialah usaha saya dengan tim saya untuk membantu bukan saja penduduk di Bangi tetapi juga di seluruh Selangor semasa banjir yang begitu serius pada tahun lepas, di mana saya telah masuk ke tempat di Shah Alam seperti Taman Sri Muda dengan kayak saya untuk menyelamatkan beberapa orang, dan selepas itu untuk memberi bantuan kepada mereka juga. Dan ada perkara yang saya belum lagi buat, iaitu usaha saya untuk mengurangkan kesan buruk daripada banjir di sekitar Sungai Langat, di Taman Reko, di Taman Sri Langat dan sebagainya. Tetapi masih ada lagi masa. Saya sedang bekerjasama dengan pihak berkepentingan seperti JPS untuk cuba membantu memasukkan infra yang cukup supaya boleh mengelakkan banjir yang lebih serius di kawasan yang tertentu di kawasan Bangi. Ya. Apakah percaturan YB selepas ini, memandangkan YB juga ada background dalam akademia dan juga mencampurkan ataupun melibatkan diri dalam corporate sedikit, apa pelan YB dalam jangka masa mendatang ni? Saya harap saya ada lebih ruang dan masa untuk membuat research, membuat sedikit writing, mungkin tulis 1-2 buku, dan boleh meluangkan sedikit masa untuk membuat lecture lah, ataupun teach di universiti yang boleh menggunakan pengalaman saya sebagai ahli parlimen, sebagai mantan Timbalan Menteri di MITI dan juga sebagai seorang bekas ahli akademik. Ya. Baik. Terima kasih YB On Kian Ming, ahli Parlimen Bangi.